Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wahtada bihadihi wastanna bisunnati ila yaumiddin. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para pelajar, para pencinta ilmu sekalian, pencinta Al-Quran dan Sunnah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi ini 24/5/23 kita teruskan pengajian kita dalam tafsir surah Al-Buruj. Surah Al-Buruj, surah yang ke-85, juzuk yang ke-30. Ayat yang kita akan baca ini pelengkap kepada siri yang lepas, iaitulah tentang ancaman kepada golongan pengkhianat kepada umat Islam dahulu dan sekarang. Tak kira lah hak dulu, hak duk bakar orang semalam. Kita dengar Ashabul Ukhdud, bagaimana umat Islam dicampak ke dalam api, dibelah kepala dengan gergaji, namun mereka tetap di atas landasan tidak koyak dari segi iman dan pegangan mereka, walaupun dikoyak rabak kepala dan tubuh mereka. Itulah nama dia, istiqamah, as-sabati alal haqq. Kita berdoa kepada Allah SWT supaya Allah Ta'ala sabatkan kita alal kitabi was sunnah, berpegang dengan Quran, berpegang dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mengikut jejak salafus salih dalam beramal, berpegang dengan agama ini. Kemudian Allah Ta'ala juga beri amaran kepada siapa yang menyekak dakwah ini, mereka akan dibinasa oleh Allah Azza wa Jalla. Seperti biasa uslub Al-Quran, bila dia sebut hal tak baik, dia akan sebut yang baik, iaitulah innal ladzina amanu, bagi orang beriman, bagi mereka syurga yang disediakan oleh Allah Azza wa Jalla. Baik para pelajar, kita baca dua ayat surah Al-Buruj, iaitu ayat 10 dan ayat 11. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat tsumma lam yatubu. Sesungguhnya orang-orang yang menimpakan bencana khianat, buat nyaya, dalam kisah ayat ini membakar orang mukmin hidup-hidup. Allahu akbar. Untuk memaisungkan orang-orang lelaki yang beriman dan perempuan yang beriman. Dalam ayat ini Allah sebut dua, mu'minina wal mu'minat. Maknanya kalau laki-laki boleh istiqamah, muslimat juga kena istiqamah. Jangan takut dalam perjuangan ini
masing-masing ada pegangan, ada cabaran. Kita tak kata laki ini untuk laki-laki je, perempuan tidak. Jawabnya dua-dua sekali. Dua-dua sekali kena ada. Innal ladzina fatanul mu'minin summa lam yatubu. Kemudian mereka tidak bertaubat. Mereka tak taubat lepas dia khianat kepada orang Islam. Dia tak taubat, mana dia tak insaf, dia tak masuk Islam, tidak meninggalkan perbuatan yang jahat itu, maka mereka akan beroleh azab neraka Jahannam kerana perbuatan buruk itu. Dan mereka akan beroleh lagi azab api yang membakar kerana mereka tidak bertaubat. Para pelajar sekalian, ayat ini dalam siri yang lepas Allah Ta'ala cerita kepada kita kisah Ashabul Ukhdud, pemuda yang membakar diri, sanggup dia dibunuh oleh pemerintah yang zalim semata-mata nak menyelamatkan akidah satu negeri. Orang lain semua masuk Islam, yang tinggal laginya pengikut-pengikut raja yang zalim, yang duk main sihir pada waktu itu. Kita kata ini satu pengorbanan yang besar, ibarat lilin membakar diri, orang lain yang mengambil cerah. Allahu Akbar. Lilin bakar diri, hak cerah hanya siapa? Orang lain. Dia mati, orang lain yang cerah. La ilaha illallah. Kemudian pada ayat ini Allah Ta'ala sebut tentang siapa yang melakukan perbuatan demikian, perbuatan yang jahat, duk khianat ke orang mukmin itu, apa jadi dengan dia? Maka merekalah orang yang beroleh azab. Maka di sini kita lihat pandangan ulama tafsir tentang fatanu. Fitnah di sini dengan makna apa? Tanda ni pelajar. Fitnah di sini dengan makna apa? Innal ladzina fatanu, orang yang memfitnah, menguji, mengkhianati orang beriman. Tanda yang pertama, fatanu bermakna ahraku, yang telah membakar. Orang tak beriman dia campur dalam lubang yang dia gali, yang api di bawah tu campur. Yang kedua, fatanu menyekat orang daripada beriman pada Allah Azza wa Jalla. Itu dua. Ada yang mengatakan fatanu ashabul ukhdud. Fitnah di sini khusus kepada orang yang beriman dengan Allah Ta'ala, yang dicampur dalam lubang itu. Alladzina amanu, orang beriman, ia telah orang yang dicampur dalam lubang. Maka di sini fatanu dengan makna azabuhum bin nar, mereka telah mengazab dengan api. Lebih kurang ya, ni maknanya kalau kita kumpul-kumpul dia akan balik pada benda sama ya. Fitnah tu api, lubang. Ada kata umum lah, fitnah ni banyak benda, banyak. Bakar dengan api, campur dalam lubang. Orang Kelantan kata YOLO belaka tu. Semua benda tu masuk belaka. Allahu Akbar. Jadi ada yang kata asal cerita ni kepada ashabul ukhdud, yang campur orang dalam mana? Dalam lubang, dalam api itu. Itu asal dia. Ada yang mengatakan kufar Quraisy. Geng-geng Abu Jahal, Abu Lahab, yang telah memfitnah orang beriman, seperti keluarga Yasir yang dijemur tengah panas dan dibunuh. Ada juga pandangan itu. Baiklah, kesimpulannya, ashabul ukhdud pada peringkat awal yang difitnah, maknanya dibakar, dibelah kepala,
digergaji dan macam-macam lagi mihnah tribulasi yang mereka hadapi, itu semualah. Ada yang katakan Quraisy yang fitnah zaman Nabi. Maka kesimpulannya dua-dualah masuk belaka. Termasuklah penguasa-penguasa zalim di zaman kita ini pun yang duk khianat pada orang Islam masuk lagi. Jadi ayat ini pada khusus sebab cerita dia hanya asal kepada ashabul ukhdud, tetapi ibrah dia kepada semua penguasa zalim yang duk khianat kepada orang, duk nyanya kepada orang, maka mereka termasuk dalam kumpulan ini, kumpulan yang diancam oleh Allah Azza wa Jalla. Baik. Walaupun jahat, tengok ayat. Walaupun jahat, Allah Ta'ala masih lagi beri ruang pada mereka. Thumma lam yatubu mimma fa'aluhu. Kemudian mereka tak taubat. Mereka tidak taubat. Panjang pula ulama tafsir berbincang. Orang yang bunuh orang, penguasa yang zalim, ada harapan ke dia nak bertaubat? Jawab dia bala. Masih lagi ada harapan. Sebab Allah kata di sini, orang yang khianat pada orang, thumma lam yatub, mereka tak taubat. Maknanya kalau dia khianat pada orang, kemudian dia bertaubat, masih lagi ada ruang untuk Allah Ta'ala terima taubat dia. Termasuklah semua dosa diterima taubat oleh Allah Azza wa Jalla. Dosa syirik, ya. Berapa ramai orang kafir masuk Islam, diterima taubat. Semalam kita tadabbur ayat surah Az-Zumar ayat 53-54. Ayat Az-Zumar 53-54. Tuan-tuan boleh tengok dalam rakaman lah. Maknanya Allah SWT ni, innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a. Allah sebut dalam ayat ini, innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a. Allah Ta'ala mengampun semua dosa-dosa. Ulama tafsir kata semua sekali, termasuk syirik, bunuh orang, dosa besar, riba, semua diampunkan bila bertobat. Tapi dia tak bercanggah dengan ayat Quran, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Tak bercanggah. Sebab yang tu, orang yang mati dalam keadaan syirik tak bertaubat, itu yang kekal dalam neraka, wal iyaz billah. Tapi kalau orang yang kafir, musyrikun, dia masuk Islam, lepaslah dia. Jadi ayat ni kita kena baca dengan ayat lain. Ayat lain pula. Dia kena campur sekali. Maknanya kalau kita kata, ayat ni innallaha la yaghfiru an yushraka bihi, Allah Ta'ala tak ampun orang yang syirik. Tiba-tiba kata innallaha yaghfiru dzunuba jami'an hatta syirk. Kita kata itu yang bertobat. Yang tidak diampun tu kalau dia mati dalam keadaan syirik kepada Allah Ta'ala, dia tidak beriman, maka orang ni kekal dalam neraka selama-lamanya, tidak akan keluar-keluar. Itu dia panggil dosa syirik tidak diampunkan. Mana lepas mati. Kalau dia taubat belum mati, boleh. Tengok, masih lagi offer tawaran kepada penguasa yang zalim, siapa saja yang zalim, khianat pada orang, thumma lam yatub. Lepas dia fitnah orang, dia taubat. Contohnya orang ni khianat pada orang. Macam berlaku zaman kita, zaman mana-mana pun berlaku lah. Lepas dia khianat, masuk dalam kepala dia, astaghfirullahalazim, aku ni khianat pada orang, buat nanya pada orang. Dia pun insaf, menyesal. Hak dia khianat pada orang, kalau hak dia ambil barang dia hantar balik, maka orang ni diterima taubat. Jadi ayat ni offer, walaupun kamu zalim, sebagaimana zalim ashabul ukhdud, kalau kamu taubat, Allah terima. Itu dia panggil luasnya rahmat Allah lil muznibina wal usah, kepada orang-orang yang buat dosa dan orang-orang yang dirhaka kepada Allah. Luasnya rahmat Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar. Maka ayat ini tengok perbahasan yang terakhir ayat, falahum azabu jahannam, bagi mereka beroleh azab neraka jahannam kerana perbuatan buruk itu, walahum azabul hariq, dan mereka akan beroleh api, azab api yang membakar kerana mereka tidak taubat. Oleh kerana dia khianat kepada orang dengan bakar, maka Allah Ta'ala sebut ayat ni bakar juga.
Padahal kalau masuk dalam neraka tak azab jahannam cukuplah. Azabul Hariq tak sebut tak apa, orang tahu dari neraka lah api. Bakar apa lagi? Dia dibakar dalam api. Dia tak ada campur dalam api, terbakar. Tapi ulama tafsir masih lagi menceritakan, dia kata ayat ini ada masalah sikit. Walahum azabu jahannam walahum azabul hariq. Dia kata falahu dengan fa yang pertama, falahum azabu jahannam, maka bagi mereka azab neraka jahannam, walahum azabul hariq, bagi mereka azab hari yang terbakar. Jadi apa makna? Ulama tafsir ni dia cakap dulu. Dia kata azab neraka jahannam azab neraka jahannam tu di akhirat. Azabul hariq di dunia. Di dunia lagi mereka akan dibakar oleh Allah Azza wa Jalla. Tak kira lah api mari, halil lentar mari ke apa dia terbakar pok dia ni. Jadi kata di Al-Wahidi, ulama tafsir kata walahum azabul hariq ai fid dunya, di dunia. Azab neraka jahannam itu di akhirat. Azab neraka jahannam itu di akhirat. Wazalika, ini satu riwayat lah. Dia kata annan nara irtafa'at minal ukhdud. Api hok dia nyala tadi, nyala besar sangat. Lepas dia bakar orang Islam, api tu naik, ilal malik, sampai kepada raja hok duk tengok orang bakar. Dan pengikut-pengikut dia fa ahraqathum, maka dia bakar. Wallahu alam. Tak ada riwayat hadis sahih yang mengatakan bahawa geng-geng pembakar itu dibakar oleh api dia sendiri. Tapi ada dikata azabul hariq fid dunya, sebab api itu sendiri naik bakar dia. Kita kata wallahu alam. Itu disebut oleh tafsir. Wa zahaba Ibnu Ashur pula dia kata maksudnya azabul hariq, azab jahannam di akhirat. Azabul hariq ay ta'zibahum binarin fil qabri qabla al-hisab. Masuk dalam kubur berasak dah, api bakar dia. Wallahu alam. Ada yang mengatakan dua-dua tu di akhirat belaka. Cuma nak suruh tambah biar nampak bahayanya perbuatan jahat ini, maka Allah sebut falahum azabu jahannam walahum azabul hariq. Padahalnya jahannam tu api dah. Memang dia jenis pembakar api-api ni juru bakar. Kita kata wallahu alam, itu tafsir disebut. Jadi kita sebut juga supaya para pelajar dengar dalam telinga kita perbahasan ulama tafsir tentang makna ayat ini, falahum azabu jahannam walahum azabul hariq. Jadi ada katanya dia kata ayat ni untuk kufar Mekah. Bahar pula ulama dia kata tak boleh kata gitu, sebab ashabul ukhdud tak taubat. Kafir Quraisy ramai yang taubat. Hak tak taubatnya siapa dia? Hak mati dalam peperangan Badar. Itu tak ada taubat. Abu Jahal, geng-geng Pak Abu Lahab mati lepas Badar, itu tak ada taubat. Tapi Abu Sufyan masuk Islam. Khalid yang duk sekat Nabi pagi petang siang malam masuk Islam. Amr bin al-As yang duk asah pedang pagi-pagi nak bunuh Nabi, aslama, masuk Islam. Jadi kalau kita nak totalkan Quraisy, nampak macam janggal, sebab Quraisy ramai yang masuk Islam, yang tak masuk Islamnya konformnya mati dalam peperangan Badar. Allahu akbar. Baiklah para jemaah sekalian, itu dari sudut fakta ilmiah tentang makna ayat ini. Yang penting bagi kitanya, kesimpulannya semua penjahat masuk neraka lah. Mari kita sambung ayat yang kedua. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, lahum jannatun tajri min tahtihal anhar, bagi mereka akan beroleh syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Dia boleh syurga
Zalikal fawzul kabir. Yang mereka itu ialah kemenangan, kebertubuhan, kejayaan yang besar. Jadi ayat ini seperti biasa uslubul Quran, bila dia sebut azab bagi orang kafir, maka dia akan sebut pahala syurga bagi orang yang beriman, supaya orang kafir insaf, orang yang beriman makin mantap dia punya keimanan dia, makin kuat dia beribadat kepada Allah Azza wa Jalla. Berimannya mantap dia punya iman. Baiklah, tengok makna ayat. Sini terjemah baru tu. Ai innal ladzina amanu bi kulli ma wajaba alaihim. Orang yang beriman dan beramal dengan semua yang diwajibkan oleh Allah Azza wa Jalla, melakukan ketaatan kepada Allah, mengikut segala arahan, menjauhi segala larangan, lahum fid dunya lahum fil akhirati, bagi mereka di akhirat esok, jannatun tajri min tahti asjariha wa qusurihal anhar. Jadi syurga ni banyak pokok-pokok comel, singgah sana istana lawa, tepi dia air duk mengalir, Allah lawanya. Itu dia panggil comelnya. Itulah janji Allah Azza wa Jalla kepada siapa? Kepada orang yang beriman. Tak kira lah yang beriman tadi, sama ada dia mati dalam dibunuh oleh raja zalim tadi, ataupun mati dibunuh oleh orang lain. Yang pentingnya mereka itu orang beriman. Yang pentingnya mereka orang yang beriman. Kita kata alhamdulillah. Akhir ayat, zalikal fawzul kabir. Yang demikian itu ialah kemenangan yang besar. Ai ma yahsulu fil akhirati, apa yang disediakan oleh Allah, yang dia akan didapati oleh orang yang beriman dan beramal soleh di akhirat. Yang pertama sekali, dia selamat daripada neraka, dia tidak disentuh oleh api neraka. Itu kejayaan besar. Boleh masuk dalam syurga, lagi besar. Boleh tengok Allah, lagi tinggi. Allahu Akbar. Jadi para jemaah sekalian, kita ini kena letak matlamat dalam hidup kita ni yang paling tinggi sekali. Kita nak mendapat keredaan Allah. Bila Allah reda, dia berinya syurga. Bila dalam syurga, dia bukanya hijab, kita boleh tengok Allah Azza wa Jalla. Jadi kita minta hal besar lalu, tak apa. Ya Allah, redalah kita di dunia, redalah kami di akhirat. Masuklah kami ke dalam kubur dengan keredaan Allah, keluar dengan tinggi. Tapi kita boleh juga minta nak masuk dalam syurga. Allah maja'alna min ahlil jannah, ya Allah jadikan kami ini daripada kalangan ahli syurga. Boleh. Yang kata tak boleh itu sekumpulan ajaran yang tidak betul. Dikata tak boleh kita beramal minta syurga, tak boleh. Kita kata kenapa pula tak boleh? Yang suruh minta tu Allah, bukan kita minta. Allah suruh minta. Tiba-tiba senang-senang awak, dia panggil sewenang-wenangnya, tak boleh minta syurga. Habis nak minta apa? Kita kena betul dia punya channel, kita kena betul dia punya kefahaman, supaya kita tidak menyeleweng. Allahu Akbar. Tengok ni. Dalam ayat ni dia kata min tahtiha, di bawah istana, bawah pokok. Dia kata wa illa fahiya ala sathi fawqa. Jadi dalam hadis menyatakan sungai-sungai ni tak payah gali, dia mengalir air comel. Tak payah bina dia punya parit, air tu jalan gitu ya. Comel lagu mana, wallahu alam. Kita tak usah duk fikir panjang macam mana air berjalan tanpa ada sungai. Kita kata yang kerja kitanya, yang kita kena fikirnya, yang kita kena berusahanya, bagaimana nasil ilal jannah, lagu mana kita nak sampai ke syurga. Itu kerja kita. Kerja dalam syurga macam mana awak tak usah fikir. Itu kerja Allah Azza wa Jalla. Dia nak beri kepada kita kebaikan, maka dia beri kepada kita segala perkara yang kita mampu
untuk melakukannya. Jadi sekarang ni berusahalah untuk meraih pahala yang banyak yang boleh melayakkan kita ke syurga. Amin ya rabbal alamin. Para pelajar, tamatlah perbincangan dua ayat kita ni. InsyaAllah kita akan masuk kepada al-fawaid at-tarbawiyah, dan juga al-ilmiyah, faedah-faedah yang dapat kita ambil daripada dua ayat yang ringkas ini, biiznillahi azza wa jalla. Biiznillahi azza wa jalla. Al-faidatul ula, faedah yang pertama, innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat. Ambil sekat tu dulu. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat. Orang-orang yang memfitnah, mengkhianati orang mukmin laki-laki dan orang mukmin yang perempuan. Ulama tadabbur kata fil hadhil ayati minal ibari. Dalam ayat ni banyak pengajaran. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala qad yusallitu a'da'ahu ala awliya'i. Ada waktu Allah beri musuh-musuh Allah menguasai kawasan itu. Dan dia kena pada orang beriman. Orang beriman doa ya Rabbi ya Rabbi, kena bunuh juga. Kenapa? Kenapa Tuhan tak tolong? Kita ada Allah yang Maha berkuasa. Kadang-kadang dia mari juga mikir benda macam ni. Aku ni orang beriman. Kami ni aulia Allah, wali-wali Allah. Kenapa Tuhan tak tolong aku? Bacanya. Fala tastaghrib. Kamu jangan rasa pelik, ajaib apabila Allah Ta'ala beri peluang orang kafir menguasai kata orang Islam. Orang kafir boleh menguasai orang Islam, seperti cerita Ashabul Ukhdud. Mereka bunuh, mereka membakarnya, mereka mencabur kehormatannya. La tastaghrib, jangan pelik. Falillahi ta'ala fi hadza hikmatun. Allah Ta'ala dalam semua tindakan dia, semua yang Tuhan buat, di sana terdapatnya hikmah dan kebijaksanaan Allah Azza wa Jalla. Al-musabu, yang kita nampak orang yang dihina, orang yang diseksa, orang yang diazab oleh puak-puak kafir, minal mu'minin ajruhum indallah, mereka dapat pahala dari sisi Allah Azza wa Jalla. Kalau dia tak mati, kena azab apa, dia mati juga. Mati juga akhirnya. Cuma mati kena azab ni beratlah sikit kan. Terbakar, kena seksa, kena tijak, macam-macam. Kena bunuh. Tapi ada pahala dari sisi Allah Azza wa Jalla. Wa haula'il kufaril mu'tadun. Puak-puak kafir yang mengganas, pengkhianat, Allah Ta'ala biarkan mereka. Allah beri kepada mereka masa diberi peluang dan diberi istidraj. Istidraj ni satu kemewahan yang dia ingat dia dalam nikmat, sebenarnya itu azab. Tulis ni pelajar, istidraj zahirnya nampak macam nikmat, tapi hakikatnya satu ujian daripada Allah Azza wa Jalla. Ramai orang hari ni, bila dia berjuang, dia duk main tu, tiba-tiba dia dapat hak dia nak, naik darjat tinggi, dapat berkuasa. Contohnya, kita jangan mudah cepat nak jatuh hukum. Orang ni Allah Ta'ala redha ni, redha dengan perjuangannya, dia menang. Tak. Ada yang redha, ada yang istidraj. Tuhan bagi tu nak suruh nampak, muduk bercakap, berceramah sana sini, kempen tu kempen ni. Sekarang ni aku beri kepada kamu peluang untuk menunjukkan apa yang kamu nak. Tiba-tiba mereka tak tunjuk, bercanggah dengan semua kata-kata dia, tindakan dia bercanggah dengan apa yang dia buat. Maka kita kena faham itu istidraj, bukan tanda Allah redha, wal iyazubillah. Maka sekarang ni si pembunuh Fir'aun yang zalim semuanya hilang. Yang tinggalnya kisah-kisah dan ibrah. Yang tinggalnya orang beriman masuk dalam syurga.
yang dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla. Faedah yang kedua, innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat thumma lam yatubu falahum azabu jahannam wa lahum azabul hariq. Tengok, Allah Taala bagi tahu pada orang khianat pada orang mukmin dan mukminat, kemudian dia tidak bertaubat. Kalau tak taubat apa jadi? Falahum azabu jahannam, bagi mereka azab neraka jahannam. Ulama tadabbur kata anna rahmatallahi ta'ala sabaqat ghadabah. Rahmat Allah Ta'ala mendahului kemurkaan. Walihadza ulaika alladhina yu'azzibuna awliya'ahu. Orang yang zalim, khianat kepada wali-wali Allah yang beriman, arada alaihim at-taubah. Allah Ta'ala tanya, mu nak taubat tak? Baik. Ini dalil, ayat ini menjadi dalil bahawa sifat Allah Ta'ala yuhibbul afwa, suka mengampunkan dosa lebih daripada menyeksa hamba dia. Tapi kalau hamba tu kerah kepala juga, tak dengar kata juga, maka azablah bagi dia yang sesuai. Maka dalil, ayat ini menjadi dalil betapa luahnya ilmu, luahnya rahmat Allah Ta'ala dan kasih sayang Allah Azza wa Jalla. Di antara sunnatullah, ketetapan Allah Ta'ala, dia akan beri peluang, ruang kepada orang yang berdosa untuk bertaubat. Dia akan jadi ruang kepada orang yang berdosa untuk bertaubat. Tulis apa? Qala Al-Imam Al-Hasanul Basri rahimahullah. Hasan Basri kata apa? Unzuru ila hadzal karam. Kamu tengoklah kepada kemuliaan, kemurahan Allah Azza wa Jalla yang bersifat dengan al-afu, azabu awliya'ahu. Ashabul ukhdud telah mengazab wali-wali Allah. Wa fatanuhum, kena pada mereka. Summahum yad'uhum ila taubah. Tapi Allah Ta'ala panggil summa lam yatubu. Nak taubat? Kita ni kalau tengok penguasa, pengkhianat, orang zalim bertaubat, kita pula rasa susah hati. Biarnya mampu bayar tanah lah puak tu. Tapi Allah Ta'ala sayang dia kepada hamba dia, dia buka peluang taubat. Berapa ramai orang yang dulu lara, leka, menindah orang, tapi akhirnya dia taubat. Ada. Kita pula susah hati. Taubat dah dia tu ni. Patutnya teruskan neraka selalu, tak sudut kecek banyak lah. Allah Ta'ala Maha Kaya. Al-faidatus salisah. Tulis awal. Faedah yang ketiga. Innal ladzina fatanu al-mu'minina wal mu'minat. Mu'minina wal mu'minat. Kenapa Allah sebut dua-dua sini? Biasanya dia sebut satu je. Innal ladzina fatanul mu'minin. Siapa dia khianat pada orang mukmin, mukminat masuklah. La, dalam ayat ini dikembar dulu. Atful mu'minat. Allah sebut mukminat litanwih bi sya'nihim. Nak suruh kita nampak kedudukan wanita di dalam Islam. Jangan kata untuk orang perempuan je. La. Sebab dalam kisah ini, kisah Ashabul Ukhdud. Tengok dalam hadis malam, hadis Muslim. Orang wanita terakhir campur ke dalam api, siapa dia? Seorang ibu. Dia bawa baby dia kecil. Dia teragak-agak, nak duk ingatkan anak kecil ni. Akhir kali baby tu bercakap, ya ummah, imdi innaki alal haq. Allahu akbar. Anak ni, ibu, teruskanlah, jangan takut, jangan tinggal iman. Dia campur dalam api, campurlah. Innaki alal haqi, ibu di atas jalan yang benar. Mak dia yakin dah jatuh dalam api lalu. Kata apa? Allahu akbar. Kalau tidak budak ni bercakap, kalau budak ni tak kecek, goyah mak dia tadi. Tak, macam orang panggil terumang ambia, aku ni siaka baby.
Aku ni macam dia nak terjun, macam dia nak orang panggil nak U-turn balik. Tapi anak dia kata, ibdi innaki alal haqi, ibu duduk jalan benar, jangan goyang, jangan mudah koyak. Masuk api. Kita mati sekejap, kemudian kita akan dapat pahala nikmat yang berpanjangan. Allahu Akbar. Baca tuan-tuan. Semalam saya sebut satu kitab menarik kitabnya. Nama dia 51 hadis sahih, kisah benar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tolong terjemahkan dan telah pun disyarahkan cerita itu di sini. Ada dalam YouTube, boleh cari tengok. Allahu Akbar, walillahil hamd. Baik, maknanya nak tunjuk bahawa wanita dalam perjuangan pahala yang sama. Siapa dia khianat pada orang muslimah, dosa dia berat seperti mengkhianat pada laki-laki. Wa sya'nu alla yuta'arradu lahunna bil ghilzah. Jangan khianat pada orang perempuan hamba Allah Taala ni. Dia wanita tapi kedudukan dia besar di sisi Allah Azza wa Jalla. Para muslimah sekalian, teruskanlah perjuangan, istiqamah di atas landasan yang benar, beramallah dengan sunnah Nabi. Kita akan bahagia di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Kita berpindah kepada faedah yang keempat. Faedah yang keempat ni, tengok Allah kata apa? Summa lam yatubu. Lepas dia khianat orang, dia tak taubat. Maka di sini para ulama mengatakan taubat itu diterima walaupun sebesar mana dosa, selagi nyawa belum sampai di halkum. Nyawa duduk sini, habis cerita. Dan Allah Ta'ala tidak akan azab hamba dia kecuali dengan sebab. Bersebab. Sebab puak-puak kafir ni diazab sebab apa? Sebab mereka tak mahu taubat, tak tinggal kekufuran. Dia bunuh orang, dia tak taubat. Dia makan riba, tak taubat. Bahaya sekali, bahaya. Semalam kita diberi taklimat oleh pegawai KWSP. Dalam perbincangan yang dapat kita fahami bahawa ramai lagi orang Islam yang tak mahu tukar kepada akaun syariah, tak mahu. Hak nak buka baru dia pun kena tanya. Kita ada dua akaun ni, syariah yang konvensional ataupun yang KP. Pocin nak mana? Sepatutnya tak payah tanya lah. Kalau orang beriman, orang Islam hari, dia tak tahu ke apa, automatik dia bagi syariah. Tak boleh, ini pilihan. Tak ada pilihan. Kita dengan syariah Allah Ta'ala, no choice, tak ada pilihan. Kalau kita beri pilihan, mana kita sekongkol dengan dia. Awak nak kafir ke nak Islam? Tak. Jadi kita kena sedar bahawa diberi kesedaran, kemudian dia bertegas, tak nak. Hak Islamik ni boleh 4 lebih je, yang kafir itu boleh 5 lebih, saya nak yang 7 juga. Itu dia punya pasal. Tapi kalau kita tanya, pak cik nak Islamik ke nak? Lah, jangan tanya. Teruskan. Main apa tanya-tanya, tahu dah benda haram, kenapa kita nak beri? Kalau orang bukan Islam, tak ada masalah lah. Ikut dia nak pilih hak mana. Sebab dia kafir. Tapi bagi orang beriman, awak kena bantu dia. Inilah dia panggil wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ini makna kita tolong menolong takwa. Kalau dia nak ambil hak konvensional pun dinasihatkan, jangan buat cik. Riba ni banyak peratus, 1%, 2% ni, banyak mana sangat kan nak makan atas dunia ni. Tak dengar kata dia ni. Nasihat. Jadi apa yang kita dengar para jemaah, ramai lagi orang yang belum bertukar, boleh jadi tak faham ataupun cintakan dunia kerana lebih peratus. Tunggulah di akhirat, kita akan dipersoalkan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi sebab kena azab, tak taubat, maka kena taubatlah kita. Maka segala dosa yang dijanjikan ke atas azab kepada orang yang berdosa itu akan tertolak apabila dia bertaubat. Fa inna ta'iba minaz zambi kaman la zamba lahu. Siapa dia bertaubat daripada dosa,
dia dianggap seperti tak berdosa lagi. Jadi taubat tu diterima daripada semua dosa. Dosa kafir pun kalau dia masuk Islam dia taubat. Kalau dia jahat masuk Islam dia taubat. Kalau dia derhaka, dia tinggalkan maksiat, dia taubat. Kata orang, pada jemaah tulis kata-kata hikmah, bahtera duduk di atas air bukan satu benda yang pelik, memang tempat dia tidak berbahaya, tapi kalau air masuk dalam kapal itu berbahaya. Jadi kita hidup atas dunia ni, kalau kita bersalah itu memang biasa manusia bersalah, tetapi yang bahayanya bersalah tak insaf, tak mau taubat, tak mau kepada Allah, maka itu yang berbahaya. Taubat. Siapa dia kita nak kata tak ada dosa? Iya weh. Jadi bila siapa dia summalam yatubu, kalau mau taubat keluarlah daripada ancaman amaran keras yang telah diberi oleh Allah Azza wa Jalla. Baik, yang terakhir, yang kelima, innal ladzina amanu wa amilus salihati lahum jannatun ila akhiril ayah. Maka Allah SWT apabila menyebut tentang rahmat dia kepada hamba-hambanya, wali-walinya yang beriman, maka Allah Ta'ala sebut kepada kita, iaitulah nikmat yang disediakan kepada orang beriman. Zalikal fawzul kabir, itulah kelebihan, kemenangan yang besar. Tak usahlah kita ni duduk rasa kerah kepala, berasa nak lawan Tuhan lagi, jangan. Maka kisah ashabil ukhdud ini dalam ayat ini, ayat terakhir kita baca, tadullu ala annal mukrah al kufri bil ihlakil azim aula lahu an yasbir. Mana kalau orang ni walaupun diancam dengan begitu dahsyat sampai mereka nyawa melayang masuk dalam api, tapi kerana mempertahankan agama wajib pertahankan. Tapi kalau kita tak mampu, lemah iman, nak ambil jalan lemah, dia panggil jalan lemah, jalan apa ni, rukhsah, ada ruang. Sebagaimana cerita sahabat Nabi tu, dia dipaksa supaya kafir, supaya mengeluarkan kata-kata kafir, maka dia keluar. Dia pergi jumpa Nabi SAW, ya Rasulullah, aku tadi dipaksa supaya mengeluarkan kalimah kufur. Betul? Kata dengan lidah, mana jangan sampai hati. Kalau kata percaya dengan hati, kafir semua hati. Orang tak bergurau bab kafir-kafir ni, kata dengan lidah boleh. Jadi Nabi kata apa? Wa in ta'udu fa'ud. Kalau dia mari lagi attackmu, mari kenakmu lagi, mari paksa kamu suruh kata lagi, kata. Yang penting mu lepas. Itu satu kumpulan. Tetapi ashabul ukhdud mengambil jalan mempertahankan kebenaran walaupun mati. Itu lebih tinggi darjah. Mana kita ada dua option sajalah. Kalau kita ni bahasa jenis tak mampu nak lawan, nak sabar pun kurang, kita guna hilah. Tak apalah. Nah, dia kata, mu kata tak ada Tuhan, aku lepas mu. Jadi dia boleh kata dengan mulut lah, tak ada Tuhan. Yang kata tak ada Allah, tak ada Tuhan. Tuhan itu banyak lah maknanya. Makna berhala pun dia kata Tuhan dia juga. Gunalah ayat-ayat tauriah yang boleh menyelamatkan diri. Tak apa. Tapi kalau kita boleh pertahan, itu yang terbaik. Sebagaimana kisah Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, dia dipukul dengan pukulan yang begitu berat. Dia kata kalau dipukul gajah mati gajah. Dia pertahan bahawa Al-Quran itu kalamullah bukan makhluk. Maka terkenalah Imam Ahmad dengan nama Imam Ahlus Sunnah. Wallahu alam. Pada jemaah sekalian, jadi ada ulama bahas rubbama lam yakun fi syariatihim rukhsah. Boleh jadi tak ada rukhsah pada zaman ashabul ukhdud, tak ada rukhsah. Ini pelajar-pelajar untuk anak-anak kita. Ada cerita ni cerita kartun dia buat. Tajuk dia Wadak. Dia nama Wadak. Dia kata Wadak ni nama budak gulam yang lawan raja tadi. Bolehlah comel lah kartun tu bahasa Arab. Boleh tengok. Bahasa Melayu pun terjemah dah. Jadi pelajar-pelajar ni suka tengok kartun tak? Pada tengok cerita karut tu. Baik tengok cerita-cerita hak
ada pengajaran. Wallahu a'lam. Wada' tu lihat. Tamatlah kita pada jemaah sekalian. Alhamdulillah 5 faedah sudah tamat. InsyaAllah dalam siri yang akan datang kita akan mula ayat 12 sehingga ayat 16. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.